Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mula terus lah Ustaz ya. Tapi baru ada Boleh? 13 orang ni. Tak apa, Tak apa, tunggu dia. tak apa. Tak apa, Kak, boleh terus, tak apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammi bil khair. Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sambung ayat 51 Ustaz kan? Ya, Dan nota dah dapat dah. Ustaz dah masukkan dalam Telegram dah. okey, alhamdulillah. Wal. Okey. Teruskan ke? Boleh? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih kepada pemudah bicara, pengacara, pembuka majlis kita pada pagi ini, Kak Liza, di atas kesungguhan, komitmen bagi memudahkan kita mengikuti kelas kita pada pagi ini, yang mana kelas pada pagi ini seperti yang tuan-tuan lihat pada paparan, pada poster adalah anjuran ahsanu amala. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah ya tuan-tuan dan puan-puan, di atas rahmat Allah beri kepada kita. Allah beri kita masih lagi, Allah panjangkan umur kita, Allah pinjamkan lagi nyawa pada kita, Allah melapangkan dada kita, Allah memberikan kita petunjuk, Allah memberikan kita taufik, bimbingan untuk kita sama-sama menggunakan waktu yang Allah beri ini untuk kita meningkatkan kefahaman kita tentang ayat-ayat yang terkandung di dalam surah Al-Mu'minun. Semoga Allah memberkati majlis ilmu pada pagi ini daripada permulaan sehinggalah kepada penghujungnya. Okey, sebelum tu mungkin Kak Liza boleh beri maklum balas. Suara saya bagaimana Kak? Boleh didengar dengan baik? Jelas Ustaz. Jelas ya. Alhamdulillah. Okey. Nota yang saya paparkan nampak? Nampak Ustaz. Okey, nampak. Okey, seperti mana yang dimaklumkan, kita pada pagi ini kita akan menyambung ayat yang berikutnya, iaitu ayat bermula nombor 51. Sasaran kita pada pagi ini, ini adalah apa yang kita rancang. Kita cuba dapatkan, maksudnya kita akan mempelajari di ayat 51 sehinggalah kepada ayat nombor 54. Itu sasaran kita. Namun begitu, kita lihat nanti bagaimana perjalanan pengisian kita pada pagi ini. Okay, ayat 51 ini dia mempunyai perkaitan dengan cerita Rasul-Rasul sebelum ini. Kalau tuan-tuan masih ingat, bermula ayat yang kita sebut pada minggu lepas tu, bermula ayat berapa? Okey. Bermula daripada ayat 23 sehinggalah ayat nombor 50. Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah Rasul yang pernah Allah Ta'ala utuskan sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa Allah Ta'ala cerita pasal Rasul, kita telah sebut pada kelas-kelas yang lalu. Jadi ayat 51 ni dia ada berkaitan juga dengan Rasul-Rasul yang sebelum ini, dan ayat 51 ini ia merangkumi juga kepada semua Rasul. Ya, merangkumi juga kepada semua Rasul. Okey. Okey. Recording, ada recording ke? Saya dah record ke betul ke? Dah buat live kan dekat FB kan? Alright. Kita tengok ayat nombor 51. Okey. Moga-moga talian saya baik hari ni ya. Kalau macam terputus, saya harap tuan-tuan boleh bersabar sekejap, saya akan buat reconnection sebab saya berada di rumah ibu saya. Jadi saya berada di kampung, tapi insyaAllah moga-moga talian itu dapat berjalan dengan baik. Okey, ayat nombor 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul. Wahai para rasul, ataupun wahai rasul-rasul. Okey, Allah menyeru kepada semua rasul. Kulu minat thayyibat. Makanlah. Kulu maksudnya makanlah kalian. Minat thayyibat. Daripada at-thayyibat. Kalau sebut makan, maknanya makanlah. Kalau orang utara dah ada beza sikit. Kadang-kadang dia suruh makan tu, kadang dia maksud minum. Kan? Tapi makan ni kita sedia maklum, makan adalah makanan lah. Okay. Minat thayyibat, daripada yang baik. At-thayyibat. Sekejap ya tuan-puan. Sekejap saya. Okey, kita sama balik. Okey, saya ambil kitab tadi kejap. Okey, at-thayyibat adalah kalimah yang Allah gunakan dalam gandaan. Kalau satu, dia akan guna at-thayyibu. At-thayyibu yang baik. Kalau banyak yang baik, at-thayyibat. At-thayyibat lawan kepada al-khabithat. Okey. Jadi Allah kata, wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang thayyibat, yang baik. Dalam terjemahan dia terjemah halal lah. Halal ni adalah salah satu daripada maksud baiklah. Yang baik lagi halal tu. Halal ni sebenarnya dia adalah pentafsiran kepada makna baik. Kalau ditanya, apakah ciri makanan tu baik? Pertama, ia halal. Okey, tapi bukan halal saja. Adalah makanan yang menyihatkan. Itu pun termasuk dalam at-thayyibat. Wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang baik lagi halal. Okay. Kalau Allah sebut wahai para rasul, perintah ini, panggilan ini sebenarnya adalah panggilan kepada umat bagi para rasul. Kenapa? Kerana rasul ini dia adalah contoh, dia adalah teladan. Jadi rasul diperintahkan dulu membawa makna umat bagi rasul itu seperti kita pun kena makan yang baik. Jadi kita jangan salah faham ayat ni kata, oh rasul je kena makan yang baik-baik, yang halal, yang menyihatkan. Kita tak apa sebab kita bukan rasul. Jadi jangan kita salah faham seperti itu. Okay. Kemudian Allah mengatakan selepas makan, Allah Ta'ala kata bukan sekadar perintah makan, tapi Allah gunakan perintah
wa'malu. Wa'malu ni maknanya kerjakanlah, buatlah amal-amal. Sifat amalan itu apa? Salihan, yang salah. Okay, nanti kita perincikan tafsiran ayat ni lagi. Okey, maksudnya dekat ayat ni kita dapat ada dua perintah dari Allah. Pertama tentang apa? Makanlah yang baik-baik, kemudian kerjakanlah amal salih. Okey. Lepas tu Allah Taala tutup selepas membuat dua perintah ni, Allah mengatakan ini sesungguhnya aku bima ta'maluna alim. Aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Kerjakan dekat sini merujuk kepada apa? Dua perintah ni lah Allah Ta'ala mengetahui. Adakah kita makan makanan yang thayyibat ataupun sebaliknya? Allah bagi tahu, Allah sentiasa mengetahui. Kita buat tak amal-amal yang salih ataupun kita buat amal-amal yang tidak salih? Allah itu maha mengetahui. Okey. Itu secara umum. Okey, sekarang sebelum kita pergi kepada pentafsiran, penjelasan yang lebih lanjut, okey. Kita nak mencari hikmah, hubung kait ya, nak mencari hubung kait. Kenapa dalam ayat 51 ni Allah menyebut tentang perintah makan? Apa di antara perkaitan perintah makan dengan ayat-ayat sebelum ni? Tiba-tiba perintah makan, betul tak? Kan? Apa perkaitan dengan cerita Rasul sebelum ni? Sebab ayat kan 51. Silakan Kak. 50 tu kan ayat last tu, kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rendah dan banyak buah-buahan, tu kan makanan yang baik. Okey, itu berkaitan dengan ayat sebelumnya. Okey. Ada siapa-siapa yang ingin mencuba melihat perkaitan dia? Sebab tu dalam ilmu tadabbur dalam ilmu tadabbur kita bukan sekadar nak tahu tafsiran, tetapi kita juga boleh mendapat penghayatan dari sudut perkaitan antara ayat dengan ayat. Dia kadang-kadang bukan dengan ayat saja, tetapi perkaitan dengan kelompok-kelompok ayat sebelum ni. Okay, ada siapa-siapa yang boleh memberi pandangan lain? Ada. Suara kita buka kan Kak kan? Okey. Ada. Okey, kalau tak ada tak apa. Saya rujuk dalam Tafsir Misbah disebutkan bahawa kenapa ayat 51 ni Allah perintah, apa berkaitan dengan cerita Rasul sebelum ni? Kan? Wahai para Rasul, makan. Sebenarnya ayat ini ia ada berkaitan dengan bentuk sindiran kepada mana-mana umat yang telah menolak Rasul yang Allah hantar, yang mana Rasul itu dia adalah manusia. Faham tak maksudnya? Maksudnya, kalau kita imbas kembali, saya sebut ringkas saja. Okay. Kalau kita mengimbas kembali kisah kaum Nabi Allah Nuh, contohnya, kisah kaum Nabi Allah Nuh, kalau tuan-tuan rujuk pada ayat nombor 24, kita akan jumpa salah satu alasan mengapa pembesar-pembesar kaum Nabi Allah Nuh dia menolak kerasulan Nabi Nuh, kerana mereka ini tak sangka yang Rasul tu adalah manusia. Kena tengok ayat nombor 24 tu.
Tengok pada perkataan illa basyarum mithlukum. Okey. Kemudian kalau kita merujuk kepada kisah, sama ada kisah kaum Ad ke, kisah kaum Nabi Allah Saleh ke, kalau kita rujuk pada ayat nombor 33 sebelum ini, kita akan dapati kaum-kaum ini pun menolak Rasul itu kerana mereka tak bersetuju Rasul itu adalah manusia. Kalau rujuk ayat nombor 33, kita akan jumpa mereka mengatakan ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kulun wa yashrabu mimma tashrabun. Okey, dah jumpa ayat dia. Kalau siapa ada Quran terjemahan, dia boleh buka muka surat nombor 344. Okey. Jika kita mengimbas kembali kisah Firaun dan pembesar-pembesar Firaun pada ayat nombor 47, kita juga mendapati mereka menolak kerasulan Nabi Allah Musa alaihi salam dan menolak kerasulan Nabi Allah Harun alaihi salam. Kenapa? Kerana kedua-dua rasul itu adalah manusia. Tengok ayat nombor 47 tu. Faqalu anu'minu li basyaraini mithlana. Okey, jumpa tak ayat nombor 47? Okey. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala pam tak sindir. So, maknanya Allah Ta'ala nak, dia ada berkaitan dengan, kan sebelum ni mereka menolak Rasul tu manusia. Jadi sifat manusia adalah makan. Betul tak? Manusia tidak lari daripada sifat makan. Jadi kenapa Allah perintahkan Nabi makan yang baik-baik? Kita fahamlah perintah makan baik tu memang dia hukum. Tetapi peletakan, kan banyak lagi perintah lain, betul tak? Maksudnya kalau Allah Ta'ala kata buatlah amal soleh, termasuklah makan ke, minum ke kan. Tapi kenapa disebutkan makanan tu? Kerana ada berkaitan dengan kisah-kisah sebelum ini yang mereka menolak Rasul ini adalah manusia. Jadi ayat 51 dikaitkan dengan makan. Allah Ta'ala nak memberitahu bahawa para Rasul ini dia tidak boleh mengabaikan ciri-ciri kemanusiaan. Jelas tak? Allah Ta'ala nak menegaskan memang Rasul ni dia adalah manusia. Siapa manusia tu ciri manusia? Dia makan. Okey, jelas dekat situ. Okey, dapat ya? Okey. Kemudian kenapa dalam ayat ini Allah sebut tentang makan, lepas tu dikaitkan dengan amal-amal salih? Apa perkaitan dia? Okey. Kenapa lepas makan Allah sebut amal-amal salih? Perkaitan dia, okey. Di sini menunjukkan juga di sini menunjuk apa dia? Ada sebab zahirkan syukur kita kena buat amal soleh lah dapat nikmat makan. Okey, itu itu salah satu. Kita lihat dulu. Okey, jazakallahu khairan. Sebab pemakanan kita mempengaruhi kita punya jasad kita. Kalau kita makan benda yang baik, maka dia mendorong kita membuat amalan-amalan soleh. Okey. Jazakillahu khairan. Okey, kita dah dapat dua. Saya ulang balik semula ya. Okey. Ya, kita ulang yang pertama tadi. Okey, kenapa Allah sebut makan, lepas tu Allah sebut amal-amal soleh? Okey. Dari sudut perkaitan makan dengan amal soleh, kalau nombor satu, kena tulis dekat situ. Okey, dekat mana-mana nota. Nombor satu, seperti mana yang diulaskan oleh Kak Liza sebentar tadi, maksud dia adalah amal soleh adalah tanda mensyukuri
kerana Allah beri dapat nikmat makan. Makan perlu untuk hidup. Jadi kalau Allah dah hidupkan kita, maknanya apa? Kita kenalah tunjukkan rasa terima kasih kita. Rasa terima kasih kita kepada Allah, istilah yang Quran guna adalah syukur. Jadi cara bersyukuri nikmat makan, buatlah amal-amal yang soleh. Okey. Jawapan nombor 1 ni, kalau kita nak kukuhkan lagi, kita kuatkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Okey, kita kuatkan dengan ayat Quran yang lain. Puan Zarah angkat tangan, kenapa ni Puan Zarah? Angkat tangan tu nak bagi jawapan ke apa ke? Puan Zarah tu angkat tangan ni. Okey. Okey, saya ulang balik. Okey. Cuba tuan-tuan lihat. Okey, saya tunjukkan ayat Quran sekejap kita nak tengok dalil dari sudut ayat Quran kaitan makan dengan ni sekejap. Okey, tuan-tuan nampak tak Nobel Quran saya buka ni? Nampak tak paparan nama awak ni? Nampak Ustaz. Okey. Nampak Ustaz? Okay. Kita nak gunakan dalil ayat Quran yang lain yang nak mengukuhkan jawapan nombor 1 tadi. Kenapa selepas Allah sebut makan, lepas tu nak buat amal soleh? Jadi jawapan nombor 1 itu sangat tepat. Maknanya kalau kita dapat nikmat makan, kita kenyang, maka nikmat itu perlu disyukuri dengan amal soleh. Okey, saya minta tuan-tuan tulis Suratul Baqarah, cari ayat nombor 172. Ayat nombor 172, kita akan menemui jawapan yang pertama tadi. Maksudnya kenapa Allah sebut amal soleh selepas makan? Nak menunjukkan amal soleh itu adalah bentuk rasa syukur setelah dapat nikmat makan. Okay, kita tengok dekat sini. Okay. Dekat sini. Okay, saya tunjukkan ayat 172. Okay. Nampak tak ayat 172? Allahumma salli ala cuma. Sekejap Nampak Ustaz? Kejap Satu sekarang. Okey, kejap. Saya nak tunjukkan terjemahan dalam bahasa Melayu. Okey, terjemahan dia. Okey, sekejap 172. Okey. Okey. Cuba kita tengok ayat nombor 172. Ayat dia macam hampir sama kan? Dari sudut isi kandungan dia. Okey, ayat 172 kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah Allah Taala kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik. Okey, Allah suruh makan dari benda-benda yang baik. So lepas makan tu Allah suruh buat apa? Ma razaqnakum, Allah kata washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Nampak? Dalam ayat 172 Allah tak kata buat amal soleh secara jelas macam ayat 51, tapi Allah sebut tentang salah satu bentuk amal soleh itu apa? Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Perintah bersyukur kepada Allah disebutkan setelah perintah apa? Makanlah dari benda-benda yang baik. Lepas tu bersyukurlah kepada Allah. Itulah pengukuhan kepada jawapan yang pertama yang telah dikongsikan oleh Kak Nurliza sebentar tadi. Okey, jawapan kedua tadi siapa yang beri jawapan tadi Tak nampak nama dia. Siapa Puan Cik Nyonya. Oh, Puan Cik Nyonya. Okey. Okey, jawapan kedua tadi tu mengatakan apa? Apa tadi saya dah lupa. Boleh tak ulang semula?
nak dengar suaranya. Suara Cik Nyonya mana? Silakan. Saya kata sebab pemakanan kita mempengaruhi. Kalau kita makan benda yang tak baik, maka amalan kita pun dia banyak saya rasa lah dia banyak mempengaruhi. Kalau kita makan benda yang bukan tu daripada ini juga boleh kita kaitkan dengan ayat surah Al-Baqarah juga, ayat yang kata kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Okey. Dan Okey, tu saya terus. okey, saya faham. Maksudnya jawapan yang kedua, apa perkaitan amal soleh dengan makan? Perkaitan dia adalah jawapan tu ada dalam nota tu. Seperti mana ulasan Ibnu Kathir, samalah seperti mana yang Puan Cik Nyonya sebut tu, iaitu kalau kita tengok dekat tafsir ayat tu kan, yang telah saya kuningkan. Maksudnya Ibnu Kathir ketika mengulas ayat 51 tu dia kata Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang diutus sebagai Rasul alaihi wassalatu wassalam untuk memakan makanan yang halal dan buat amal soleh. Okey. Perkara ini menunjukkan bahawa makanan yang halal itu boleh membantu untuk mengerjakan amal soleh. Ini maksudnya nak buat amal soleh dia juga terikat dengan makanan yang halal. Maksudnya kesan makan yang halal, yang baik, dia memberi impak kepada amal soleh kita tu. Faham tak maksud dia? Maksud dia, kalau kita mudah nak buat amal soleh, tengok kita makan apa, sumbernya daripada mana. Okey, untuk jawapan kedua tu, memang saya ada letakkan di bawah dalam nota tu tajuknya kepentingan memakan makanan yang halal dan daripada sumber yang halal jugalah. Makanan yang halal, sumber yang halal, ya. Makanan yang baik-baik. Betul tak? Macam mana kita nak solat? Contoh kan, kalau kita makan makanan yang boleh merisikokan tubuh badan kita, ada kaitan tak dengan makanan? Ada, betul tak? Kita dah tahu dah, kalau makan makanan ni sekejap lagi kena gout lah kaki tu. Contoh, nak berjalan pun tak boleh. Jadi kita berjalan, nak berdiri, nak solat dan kadang-kadang dia boleh mengganggu amal solat kita kan. Kaki berdenyut-denyut kan. Nak sembahyang pun tak khusyuk. Jadi dah tahu Islam ajar makanan yang baik itu adalah makanan yang menjaga kesihatan. Bukanlah sekadar halal saja. Tetapi makanan baik itu merangkumi makanan yang sihat. Okey. Nampak tak kesan kan? Dah lama dah Allah Ta'ala ajar kita. Makanan ada berkaitan dengan ibadat. Betul jelaskan. Dalam masa yang sama, engkau nak buat amal soleh, kan? Yang ini kita nak ulas yang nombor 2 tadi. Nak buat amal soleh, perlukan tenaga. Betul tak? Daripada makan adanya tenaga. Kalau perut lapar ni tahu tak? Kalau perut lapar ni, ngaji kelas pun rasa macam tak khusyuk. Duk fikir Allah laparnya nak, kan? Betul tak? Bahkan ada hadis yang memerintahkan, Nabi perintahkan, Nabi larang, tapi dalam bentuk makruh lah. Jangan solat dalam keadaan makanan sudah terhidang. Contoh. Ada berkaitan dengan makanan? Ada. Jadi, itu ulasan dia. Okey, kalau nak lebih lanjut, tengok pada nota tu. Kepentingan memakan makanan yang halal. Ini kepentingan dia. Okey. Ini yang nak mengulas kepada justifikasi yang kedua. Okey. Yang pertama, kenapa Allah perintahkan makan makanan yang baik? Dia ada kaitan dengan amal soleh kita. Dari sudut umum, kita tak boleh nak buat amal kalau kita tak ada tenaga. Itu kita faham.
Okey, dari sudut kerohanian, okey. Pertama, makan yang halal ni adalah untuk menjauhkan kita daripada api neraka. Ingat, makanan yang halal yang baik merujuk kepada makanan tu, makanan yang halal lah, kita tak makanlah makanan yang Allah larang untuk makan. Termasuklah kepada sumber yang halal. Tengok apa sabda Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhti fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, sudah tentu neraka lebih utama baginya. Ya, kalau makan makanan yang haram, maka daging itu nanti akan tumbuh. Maksudnya setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, maka neraka itu layak baginya. Jadi hati-hati, kena ambil berat tentang apa yang kita makan, bagaimana kita dapat sumber makanan tu. Tambah-tambah lagi, negara kita ini memang tidak terlepas daripada makan rasuah. Isu negara sekarang ni. Jadi walaupun kita makan nasi lemak, tapi daripada duit yang rasuah, ia tetap dipanggil daripada makanan yang haram. Kalau kita makan menggunakan duit riba, duit kita menipu, duit kita makan rasuah, maka kita termasuk di dalam hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Jadi hati-hati. Okey, yang kedua, makanan yang halal ini merupakan syarat penerimaan amalan oleh Allah Azza wa Jalla. Maksud dia, kalau kita nak maksudnya macam ni. Maksud dia, apa amal yang kita buat, ada kala dia tengok kepada apa yang kita makan. Okey. Kita tengok satu contoh hadis yang jelas menyebutkan tentang kisah seorang lelaki, dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Dia mengangkat tangan ke langit sambil berdoa. Lelaki ni kata Nabi, dia nampak dia macam orang yang kusut masai, berdebu badannya, jauh perjalanannya. Dia doa, angkat tangan ke langit tu, dia nak minta Allah kabulkan doa dia. Tapi apa jawab Nabi? Nabi dia doa, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia doa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi Nabi kata apa? Wa mat'amu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya adalah haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia haram. Wa ghudhiya bil haram, dia diberi dengan makan benda yang haram. Nabi kata, fa anna yustajabu lidzalika, macam manalah doa dia tu nak dikabulkan? Maknanya di sini kita dapati kesan doa mustajab ke tak mustajab, Allah kabul ke tak kabul, ia bergantung juga kepada makanan kita. Jadi Nabi kata dia punyalah doa sungguh-sungguh, tapi Nabi nak kata macam mana doa itu nak dikabulkan? Sedangkan makanan haram, minuman dia haram, dia beri makan dengan yang haram. Jadi kita nampak perkaitan amal soleh dengan ibadat. Okay. Kita kukuhkan perkara yang kedua ini dengan kata-kata para ulama salaf. Ulama salaf ni bermakna generasi awal, seperti zaman sahabat, seperti zaman para tabi'in, seperti zaman atba'ut tabi'in. Mereka mengatakan, salah satu ulama tu adalah daripada Abu Abdillah An-Nibaji Az-Zahid. Okay, dia kata apa? Saya bawakan dia dalam teks dia dalam tulisan Arab kerana senang nak faham sebenarnya, tapi tak apa, kita terus pergi kepada terjemahan. Dia kata apa? Dia kata beliau,
ada 5 ciri. Dia kata yang dapat menyempurnakan amalan. Okay, dia kata ada 5 perkara yang dapat menyempurnakan amal. Dia kata nombor 1, dia kata adalah al-imanu bima'rifatillahi azza wa jalla. Nombor 1, beriman melalui ma'rifat ni maknanya mengenali. Beriman dengan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata kalau kita kenal Allah akan memudahkan kita beriman. Jadi kalau amal yang kita buat tu nak jadi sempurna, betul-betul amal, maka kena ada keimanan. Kena ada iman lah. Okay. Yang kedua, dia kata wa ma'rifatul haqq, mengenali kebenaran. Nombor 3, dia kata wa ikhlasul amal lillah. Dia kata mengikhlaskan amalan kerana Allah Azza wa Jalla. Dia kata mengenali ikhlas, dia kata. Nombor 4, dia kata wal amalu ala sunnah. Dia kata beramal berdasarkan kepada sunnah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima inilah sebenarnya yang kita nak kaitkan dengan perbincangan kita pada pagi ini. Dia kata wa aklul halali. Dia kata memakan makanan yang halal. Ingat ya, makanan yang halal. Halal salah satu ciri kepada makanan yang at-thayyibat. Okay. Kata beliau lagi, dia kata apabila salah satu daripada 5 ciri ini hilang, amalan itu tidak akan diangkat. Dia kata lam yartafi'il amal. Maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia ulas panjanglah. Kalau baca dekat bawah tu dia memberikan perkaitan. Kenapa kalau salah satu dari 5 ni hilang, tak ada, amal tu tak akan diangkat. Sebab apabila kita buat amal tak sempurna, tak memenuhi ciri-ciri yang Allah kehendaki, amal tu tak akan diangkat. Jadi beliau ulaslah. Kalau dia kata macam ni. Dia ulaslah, dia kata ini kerana, dia kata apabila kamu kenal Allah tapi kamu tidak mengenali kebenaran, ia tidak berguna juga untuk kamu. Mengenali kebenaran ni maksudnya apa yang sepatutnya kita kena buat, apa Islam suruh. Lepas tu dia kata apabila kamu kenal kebenaran tapi kamu tak kenal Allah pun tak guna juga, dia kata. Jika kamu kenal Allah dan kamu tahu kebenaran tapi kamu tak ikhlas pun tak berguna juga amal tu. Dia kata jika kamu kenal Allah, tahu kebenaran, ikhlaskan amal tapi tak ikut petunjuk Nabi pun tak berguna juga. Dan last sekali dia kata jika keempat-empat ciri itu sempurna, kan dah ikut sunnah dah ni, tetapi makanan bukan daripada sumber yang halal, maka ia juga tidak berguna. Nampak tak perkaitan dia? Okey, kita pergi kepada kata-kata yang kedua daripada Ikramah bin Ammar. Bukan dia kata, dia meriwayatkan kata-kata Al-Asfar rahimahullah. Al-Asfar ni yang berkata. Dia kata apa? Dia kata ada orang berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ada satu sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ada orang jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu orang yang jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia memuji Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia kata, kamu ni adalah di kalangan para sahabat yang apa? Tustajabu da'watuka, yang doa kamu itu diperkenankan. Maknanya ada orang
ada seseorang bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dikenali dengan doanya yang mudah untuk Allah Ta'ala mustajabkan. Jadi orang pun tanyalah dekat dia sebenarnya, engkau ni kan sahabat yang kalau doa mustajab. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas pun memberikan petua. Dia bagi tahu kenapa doa tu boleh mustajab. Dia kata, ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana alimun min aina mujibuha. Dia kata apa? Aku tidak pernah mengangkat satu suapan makanan ke mulut aku, melainkan aku tahu dari mana ia datang. Wa min aina kharajat, dari mana ia keluar. Maknanya Sa'ad bin Abi Waqqas dia cukup jaga tentang apa yang dia akan makan. Kerana apa? Kerana dia ada berkaitan dengan doa yang diperkenankan. Yang ketiga adalah kata-kata Wahab bin Munabbih rahimahullah. Dia kata, man sarrahu an yastajiba Allahu da'awtahu falyutib tu'matahu. Sesiapa yang suka Allah Ta'ala menerima doanya, maka hendaklah dia memperelokkan makanannya. Kalau maksudnya, kalau siapa nak Allah Ta'ala ni mudah perkenankan doa dia, maka dia kena elokkan, tengok apa yang dia makan. Itu kaitan dengan makanan halal lah. Begitu juga kata Sahlun ibnu Abdillah. Dia kata, man akala al-halala arba'ina sabahan ujibat da'watuhu. Sesiapa yang memakan makanan yang halal selama 40 pagi, doanya akan dikabulkan. Beliau memberikan kita motivasi. Kalau kita boleh istiqamah, makan makanan yang halal, doa kita akan dikabulkan. Maksudnya perbincangan kaitan dengan doa. Berkata Yusuf ibnu Asbatin, dia kata, telah sampai kepada kami ni maknanya yang mereka dengar bahawa sesungguhnya doa hamba akan ditahan di langit. Kerana apa? Bisu'i mat'ami, kerana makanan yang haram. Dikaitkan dengan doa. Kenapa doa tu tak mustajab? Kerana dia tak naik-naik ke langit. Ditahan. Sebab apa? Kaitan dengan makanan yang halal. Berkata pula Wahib bin Al-Wardi rahimahullah. Dia kata, sekiranya kamu berdiri solat seperti tiang ini, ia tidak berguna kepada kamu sehingga kamu melihat apa yang kamu masuk ke dalam perutmu, sama ada dia halal ataupun dia haram. Dia nak kaitkan bahawa kalau kau solat kau tak guna. Solat engkau tu, doa-doa yang kau baca tu dan sebagainya kan, tak guna kalau engkau tak pastikan betul-betul apa yang masuk ke dalam perut ni. Dikaitkan dengan amal salah. Kita ambil last sekali kata-kata Abu Yahya Al-Qattan. Dia kata, Allah tidak menerima salat seseorang yang di dalam perutnya terdapat fi jawfihi haramun, yang terdapatnya makanan yang haram. Tuan-tuan dan perempuan, sangat berat makanan yang makanan yang baik, yang halal khususnya, perkaitannya dengan amal soleh kita. Lepas tu kadang-kadang kalau amal soleh kita tak mengubah diri kita menjadi lebih baik, mungkin kita kena tengok pelbagai sudut. Salah satu sudutnya, mungkin amal soleh tu tak sempurna. Okey.
Dan mungkin juga ada berkaitan dengan makanan kita. Seperti mana yang telah kita baca beberapa kata-kata daripada para ulama salaf, generasi-generasi yang terdahulu. Okey, kita dah perincikan jawapan kedua. Kenapa ayat 51 ni Allah Ta'ala menyebut tentang buat amal setelah makan. Buat amal setelah makan. Okey, kita dapat dua. Okey, yang ketiga, saya minta tuan-tuan mungkin boleh tulis hikmah yang ketiga. Mengapa Allah sebut amal soleh dikaitkan juga dengan makanan? Okey, yang ketiga menunjukkan bahawasanya para rasul ini mereka bukan sekadar menjaga perbuatan yang batil, mereka juga menjaga jasmaninya. Faham tak maksudnya? Jasmani, maknanya kita belajar dalam Islam ni bukan sekadar kita disuruh solat, kita disuruh puasa, kita suruh dia buat qiyamul lail sampai kita mengabaikan kesihatan tubuh badan. Tak macam tu. Tetapi Islam ni dia adalah agama yang lengkap. Jaga jasmani tu, jaga juga rohaninya. Jasmani dikaitkan dengan makan, rohani dikaitkan dengan amal salah. Kena ada dua-dua ni dijaga. Jelas ya? Jangan kita buat amal soleh semata-mata tapi kita tidak menjaga makanan tadi. Mungkin ada orang dia tak nampak jaga kesihatan tubuh badan ni ada kaitan dengan amal soleh. Betul tak? Menjaga kesihatan sumber daripada makanan ni sebenarnya juga adalah ibadah. Adalah ibadah. Jadi kita, itu yang ketiga lah, nak menunjukkan bahawasanya ajaran para rasul ini bukan sekadar pentingkan semayang, tapi tidak mementingkan tentang jasmaninya dari sudut kesehatannya. Itu dipanggil makanan. Jadi kita dapati kalau kita nak jadi orang yang al-mu'minun, kan, nak jadi ciri orang beriman, mestilah ciri dia apa? Ciri dia juga ada pada pemakanan. Fikir-fikirkan. Hak yang dia buat kek selalu tu kan, ada orang tu suka buat kek, sedap dia buat kek. Kena tanya kepada pembeli tu, kena buatlah jenis-jenis. Makcik ni ada kecil manis tak? Yang ni kek saya buat ni dia kurang manis. Contohlah, gurau je. Jadi kita kena fikirkan juga. Kita pun kalau beli makanan jangan nampak yang perhiasan cantiknya. Kita dah belajar surah Al-Mu'minun ni, kita dah mula kena tengok makanan ni berapa tahap kemanisannya. Lepas ni beli makanan, ciri orang beriman ya. Ciri orang beriman, dia dah mula beli makanan, tengok dekat belakang tu. Tengok dekat label packaging tu, dia akan ada tulis. Pertama tengok halal dulu, Ada halal tak? Okey, ada halal Jakim ataupun halal daripada badan-badan halal dunia. Dia adalah, kalau Thailand dia ada lambang 3 segi, kalau China, Australia, beli yang tu. Tapi bukan sekadar yang itu, nak sempurna lagi, tengok lagi label. Makanan ni kandungan gula berapa? Makanan ni ada apa? Ada tenaga berapa? Ni sebab dah belajar surah Al-Mu'minun. So lepas ni kalau orang tanya, cerewet sangatlah kau ni, kan duk tanya pula gula berapa? Kita kata, bukankah itu yang kita dah belajar dekat suratul Mu'minun ayat nombor 51?
Betul tak? Itulah ciri orang beriman. Jadi kalau ada orang minta, lepas ni kita dah mula kurang gula ya. Kita kata, oh dia ciri-ciri orang beriman ni. Nak pergi ciri-ciri orang beriman. Tapi janganlah kurang gula, makanan sihat, badan ada sakit tak? Tak sakit. Tapi tak solat, tapi tak puasa, tak boleh juga. Sebab dia kena buat amal yang soleh. Okey. Itu yang ketiga. Setakat ni itulah yang dapat saya apa yang dapat saya perincikan pada ayat 251. Kalau kita tak buat seperti ni, kita mungkin akan nampak macam biasa je lah, makan amal soleh. Tapi sebab kita membincangkan perkaitan kerana kita membincangkan perkaitan antara makanan dengan amal-amal soleh. Kita nampakkan lengkapnya ajaran Islam. Agama yang terbaik adalah agama Islam. Okey. Ada apa-apa pertanyaan sebelum kita teruskan dengan maknanya maknanya apa hasil yang syubhah pun samalah termasuk Ustaz. Termasuk kan hasil yang syubhah. Syubhah tu dia seboleh-bolehnya kita elaklah yang syubhah tu. Kerana syubhah tu dia berada pertengahan antara yang halal dan juga kepada yang haram. Okey. Kalau kita nak jadi orang benar-benar beriman, kita kena ada sifat wara'. Apa makna wara'? Selalu tak kita jumpa istilah wara'nya orang tu. Apa makna wara'? Apa makna wara'? Dia sangat berhati-hati. Kita dah faham wara' ni macam pakai kopiah lah ustaz tu waraknya, pakai jubah dia. Tak. Warak dalam agama ni maksudnya orang tu dia sangat berhati-hati terhadap apa tindakan yang dia buat. Dia berhati-hati dalam apa yang dia cakap. Sebab apa? Sebab dia bimbang. Dia bimbang kalau dia buat sesuatu itu jatuh kepada haram. Jadi dia berhati-hati. Dia panggil sifat wara'. Dia akan tengok. Jadi kalau perkara syubhah, dia berada di tengah-tengah. Syubhah ini, dia duduk di antara innal halalul bayyinun, innal haramul bayyinun. Dia duduk di antara tengah. Dia syubhah ni kita tak kata dia tidak halal. Tapi dia duduk antara halal dan juga haram. Maksudnya kita bimbang ya, perkara syubhah ini tiba-tiba kita jatuh kepada yang haram. Jadi hati-hati. Kalau boleh kita tinggalkan yang syubhah. Sebab kalau kita baca dalam hadis 40 An-Nawawi, Nabi ada buat perumpamaan orang yang suka sangat dengan perkara syubhah ini dibimbangi, dia seperti pengembala yang dia suka mengembala duduk dekat tepi bukit. Macam kita kan, kita dah tahu bukit tu tinggi, kalau jatuh boleh cedera, boleh mati. Kalau kita tahu bukit tu tinggi, kita akan buat apa? Tentu kita akan main jauh-jauh kan. Jadi ada orang syubhah ni, dia suka macam tu. Dia suka bermain di atas, umpamakan seperti dia berada mengembala di tebing-tebing tinggi. Takut-takut nanti dia tak sedar dia jatuh. Jatuh tu diumpamakan jatuh kepada yang haram. Jadi kena selalu ada sifat wara'. Hati-hati. Okey. Jadi kita tengok sekejap di sini. Okey. Wara' orang yang berhati, betul. Perkara dilakukan takut terjatuh kepada yang haram. Okey. Kita kupas dekat sini tadi, kita telah kupas tentang apa makna Allah mengetahui, telah kita kupas ya. Maha mengetahui itu maksudnya Allah Maha mengetahui apa yang kita makan,
Allah Maha mengetahui apa amal-amal yang kita lakukan. Okey. Jadi kita teruskan dengan ayat nombor 52. Ayat nombor 52. Okey, ayat nombor 52. Ustaz, sebelum tu boleh saya tanya sikit. Boleh. Mengapa Allah akhirkan ayat ini dengan kalimah tu? Innallah, apa munasabahnya? Sebab Allah berkhitab kepada Rasul dalam kesini, ya ayuhal rusul, maka ibunya cuba nak carikan kemunasabahan dia. Allah menggunakan inni bima ta'maluna alim tu, kalau dia bercakap kepada ya ayuhal lazina amanu ataupun nas, mungkin kita boleh buat salah, tetapi kitabnya kepada Rasul, biasanya Rasul jarang tak menerima perintah. Jadi ibunya duk fikir mengapa Allah habiskan ayat ni dengan ini bima ta'maluna alim. Ustaz boleh tolong tak? Okey. Dia kalau istilah dia penghujung ni, kalau ibu nak guna istilah yang betul, istilah dalam terms dia yang betul adalah fasilah. Dia panggil fasilah. Fasilah ni adalah penghujung kepada satu ayat, dia panggil fasilah. Okey. Dekat ayat ini kita memang betul para rasul tak buat apa yang Allah perintah. Oleh kerana itu Allah Ta'ala tidak tutup dengan nama Ghafur. Allah tidak tutup dengan nama At-Tawwab. Faham tak? Kalau kita baca ayat Quran lain, kita akan jumpa Allah tutup kadang-kadang dengan nama dia. Allah tu Maha Pengampun, Allah tu Maha Penerima Taubat, Allah tu Maha Pengasih. Dekat situ dia ada berkaitan dengan hukuman kalau ada orang yang jatuh kepada perintah tersebut. Tapi dekat sini, rusul dekat sini sebenarnya khitab ayat ni, maksudnya sasaran ayat ni, dia sebenarnya kembali kepada semua rasul. Dia kembali kepada semua rasul, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang sedia maklum, Al-Quran tak turun dekat Nabi Nuh, tak turun dekat Nabi Musa. Tapi kenapa khitab tu, maksudnya sasaran ayat tu kepada semua rasul, walaupun ayat Quran ni turun kepada Nabi Muhammad. Kalau ikut ayat tu turun dekat Nabi Muhammad, kalau ayat ni disasarkan hanya untuk Nabi Muhammad, tentu dia bukan guna rusul, dia akan guna rasul. Dia akan guna singular, dia guna rasul. Kalau rasul, ya ayyuhar rasul. Kalau rasim waulam, dia memang singular bagi seorang rasul. Tapi dekat sini Allah guna dia jama', plural rusul, kan? Sebenarnya seperti itu yang kita kata mula-mula tadi. Perkaitan ayat 51 ni ada perkaitan dengan cerita rasul-rasul yang terdahulu. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa kepada orang Arab musyrikin, kepada orang Islam, bahawa bukan Nabi Muhammad sahaja yang diperintahkan untuk makan yang baik, tetapi diperintahkan juga bagi nabi-nabi sebelum ini. Jadi soalan tadi, kenapa tutupnya dengan alimun? Kerana dia ada kaitan dengan perintah tadi. Kulu dengan perintah wa'malu. Itu kalau kita nak sebut perkaitan nama Allah Alimun dengan ayat sebelumnya,
Kerana dekat sini Allah Ta'ala ada memerintahkan kulu wa'amalu. Jadi Allah Ta'ala nak tekankan, nak bagi tahu kepada kita, kalau kamu ayat ni dia macam kenapa guna alimun, dia nak motivate kita, lepas tu dalam masa sama dia nak menakut-nakutkan kita. Kalau seolah Allah bagi tahu, Allah bagi tahu dia tahu, kau cari tak makanan yang thayyibat tu, ataupun kau buat tak amal yang salih. Jadi kat sini berkaitan penggunaan nama alim. Yang lain tu saya wallahu ta'ala a'lam. Kalau ibu cik nyonya, puan cik nyonya ada contoh ayat yang ada berkaitan seperti itu, mungkin boleh diusulkan. Nanti kita akan tengok. Dekat situ kalau ada ayat yang lain, ayat yang khusus pasal nur, nanti boleh kemukakan surah apa, ayat apa, mungkin kita boleh cari jawapan dia. Kenapa pada ayat tu Allah tutup dengan nama Allah Ghafur, nama Allah Rahim, nama Allah Tawwab. Tapi dekat ayat ni ditutup dengan nama Allah Alimun. Kenapa Alimun? Diperkaitkan dengan perintah makan minum. Lepas tu pula kan cerita Rasul ni kan, Rasul tu dah lepas. Betul tak? Kisah Nabi Nuh. Maknanya Allah nak bagi tahu bahawasanya Allah Ta'ala tahu Nabi Nuh tu makan yang thayyibat tak? Nabi Musa makan yang thayyibat tak? Nabi Nuh buat tak amal salih? Nabi Hud buat tak amal salih? Jadi Allah guna alim. Okey. Boleh? Nampak tak? Alhamdulillah Ustaz. Nanti kalau ada ayat seperti yang Cik Nyonya tanya sebut tadi, puan sebut tadi, nanti boleh kongsikan ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, ada pertanyaan lain sebelum kita teruskan dengan ayat nombor 52. Okey. Jadi dekat dalam kelas ni saya tidaklah mengambil sesi untuk menyenaraikan tindakan-tindakan selepas tadabbur. Kadang-kadang dalam setengah slot kita ambil masa menyenaraikan. Tapi kita tidak tulis dia, tetapi kita telah sebut dia secara lisan. Jadi tuan kena tulislah. Jadi daripada ayat 51 ni, apa yang kita perlu buat? Saya sebut tadi itulah, kalau kita dah tahu dah. Benda yang kita kena buat pertama adalah kita kena pastikan apa yang kita makan itu mestilah al-tayyibat. Al-tayyibat, ciri yang paling utama adalah pada halal. Baru masuk kepada yang kedua, makanan-makanan yang menyihatkan. Lepas tu ada kaitkan dengan amal soleh. Jangan makan. Jadi tindakan kedua, kita kena memperbanyakkan amal-amal soleh. Okay. Itu dua tindakan yang kita nampaklah dengan lebih jelas. Okey, kita pergi kepada ayat nombor 52. Okey, ayat nombor 52 ni ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang semua manusia ni adalah mempunyai agama yang satu. Okay, jadi kita baca dulu ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Okay, Allah mengatakan wa inna. Jadi saya minta kalau boleh tolong tuliskan dan ya, saya tertinggal dekat situ. Dan sesungguhnya. Okay, dan sesungguhnya hadhihi ummatukum, dan sesungguhnya ini adalah agama kamu. Ingat tak lagi kita kata perkataan ummah. Saya ada kongsi tak sebelum ni? Kepelbagaian makna ummah. Ada kan?
Ada tak? Ke dalam kelas lain? Saya dah tak ingat juga. Ada saya rasa. Kita ada jelaskan apa makna ummah di dalam Al-Quranul Karim. Ayat 31 Ustaz. Ayat nombor 31 betul tak? Rasa macam tu. ayat Kan ke? 31. Sekejap. Ayat nombor berapa kita pernah terangkan dulu tentang ummah? Ayat nombor 44. Ingat tak ayat nombor 44? Ayat nombor 44 ada kan? Allah kata, tengok muka surat 345 dalam Quran, kita jumpa ayat yang pada baris kedua tu. Allah kata, kullu ma jaa ummatar rasuluha kadzabu. Kita telah jelaskan dulu kelas yang sebelum ini penggunaan perkataan ummah di dalam Al-Quran. Okey. Perkataan ummah dalam ayat 52 ini dia bukan bermakna ummah semata-mata kita kata ummah ni macam group of people. Bukan kumpulan manusia saja. Tapi di sini lebih menjurus kepada al-millatu, iaitu agama. Sebab dalam bahasa pertuturan kita sebut umat, kita akan faham, oh dia umat Muhammad. Umat tu kita faham macam orang yang Ustaz, terdiri daripada berapa orang. Ya. Mak Ustaz ayat 43 kot. Tidak ada satu umat pun. Ada 5 maksud umat yang Ustaz terangkan kat sini. Iaitu sekumpulan manusia, agama, masa, imam yang diikutan, kelompok yang tertentu. Ya, Ayat okey 43. betul. Betul lah dekat 43 kat 44. Okey. Okey Kak, jelaskan semula umat yang kita ada kongsi sebelum ni makna pertama apa? Manusia. Apa dia? Sekumpulan manusia. Okey, sekumpulan manusia. Okey. Kemudian makna, agama, masa, imam yang menjadi ikutan iaitu pemimpin, dan kemudian kelompok yang tertentu. Kelompok yang tertentu tu ada 5 dalam ayat Quran. Okey. Dekat sini ayat 52 ni dia lebih menjurus kepada yang kedua tu, agama. Okey. Al-ummah kat sini maknanya adalah agama, al-millatu. Allah kata, dan sesungguhnya ini adalah agama kamu. Agama kamu, ummatukum. Ummatukum kat sini maksudnya agama kamu, ummatan, agama yang satu. Jadi Allah kata, Allah nak bagi tahu bahawa agama Islam ni sebenarnya adalah agama kamu-kamu semua. Dia kata. Agama Islam ni sebenarnya agama yang satu untuk semua. Itu yang kita ada lagu, satu untuk semua, semua untuk satu. Pernah ingat tak lagu tu? Ingat tak penyanyi tu siapa? Namanya FT. Kan ada lagu tu, satu untuk satu untuk semua, semua untuk satu. Maksud dia Islam ni adalah agama untuk semua umat. Jelas tak? Maksudnya Nabi Allah Nuh, agama dia apa? Agama dia apa? Agama Islam. Nabi Allah Hud, agama Islam. Nabi Allah Musa, agama Islam. Kenapa agama Islam ni agama satu-satunya agama untuk semua tukum tu, umat tukum tu, kamu semua tu? Kerana Allah kata wa ana rabbukum, dan aku ni adalah Rabb kamu. Okey, siapakah Tuhan yang menciptakan kaum Nabi Nuh? Jawapannya adalah Allah. Tetap Tuhan
yang samalah Tuhan bagi kaum Nuh. Tuhan yang samalah Tuhan bagi kaum Musa. Tuhan yang samalah Tuhan bagi kaum Ad. Tuhan yang samalah Tuhan yang kita yang menciptakan kita. Sebab itu agama tu dia boleh jadi agama yang satu untuk semua. Jadi sebenarnya ayat ni kalau kita perkaitkan dengan ayat sebelum tadi, sebelum ni, nampak tak? Maknanya dalam agama kan kita cerita pasal makan minum kan? Kalau kita nak buat perkaitan dia, semua agama dulu ni sama je. Dia ada makan yang baik, amal soleh, betul tak? Kalau kita nak perkaitkan dengan kisah Nabi-Nabi sebelum ni, maknanya Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, Nabi Hud ke, Nabi Nuh, mereka ni sebenarnya membawa misi yang satu, iaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Faham tak? Jadi sebab ayat ni turun dekat Nabi Muhammad, ayat ni nak bagi dorongan. Ya, ayat ni nak bagi keyakinan kepada orang-orang Arab penduduk Mekah. Okey, bahawasanya Nabi Muhammad ni dia bukanlah bawa ajaran yang berlainan dengan ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Macam tu. Nabi Muhammad ni juga manusia macam nabi-nabi terdahulu. Sebab tu dikaitkan dengan makan, betul tak? Nabi Muhammad ni dia sama macam nabi-nabi terdahulu yang diperintahkan menjaga jasmani, menjaga rohani, makan, buat amal saleh. Okey, jelas? Jadi kalau kita baca dekat tafsiran Ibnu Katsir, dia kata apa? Dia kata maksud ayat ni adalah wahai sekalian para nabi. Dia kata, agama kalian adalah agama yang satu dan juga milah yang satu pula, yakni dakwah untuk beribadah kepada Allah semata-mata yang tiada sekutu baginya. Sebab tu dia ada perkaitan dengan ayat-ayat sebelum ini. Jadi tidak ada ruanglah orang-orang kafir musyrikin tak nak beriman kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi ni duduk di bawah milah yang sama macam Nabi-Nabi terdahulu. Jadi kalau kita kaitkan kisah umat-umat terdahulu, kan yang Allah hapuskan kaum Nuh, Allah hapuskan kaum Hud, Allah hapuskan kaum-kaum yang terdahulu kan. Allah hapuskan Firaun, nak memberi ancaman juga kepada orang Arab musyrikin, kalau kamu ada perangai macam tu, kamu pun boleh dapat azab seperti itu. Jelas tak? Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak menghiburkan Nabi. Allah Ta'ala nak bagi semangat kepada Nabi. Kan? Kalau sebelum ni kan kita belajarkan kisah senior Nabi Muhammad macam Nabi Nuh kan. Kita sebut senior lah. Dalam bahasa mudah kita nak faham, bahawasanya semua Nabi-Nabi pun mengalami isu yang sama. Orang talak Nabi ni sebab Nabi ni manusia. Samalah seperti apa yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita pergi kepada potongan ayat yang hujung tu. Okey, Allah kata apa? Fattaqun. Allah kata maka bertakwalah kamu kepadaku. Maka bertakwalah kamu kepadaku. Allah perintahkan bertakwa kepadaku. Okey. Cerita tentang takwa ini kita tidak akan ulaskan secara terperinci lagi pada ayat ini kerana kita telah ulas panjang ketika mana kita membincangkan ayat 23 dulu. Kisah Nabi Allah Nuh, yang mana Nabi Allah Nuh pernah cakap pada umat dia supaya afala tattaqun.
Okey, jelas. Okey, tapi kalau kita nak memahami lagi dekat sini, macam mana kita nak jadi orang yang bertakwa? Macam mana kita nak jadi orang yang bertakwa? Jawapan dia mudah je. Cara dia nak jadi orang bertakwa mudah saja. Okey, jawapan dia adalah buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Apa yang Allah, maksudnya mudah saja. Buat. Yang ketiga, yang kedua, tinggalkan apa yang Allah haramkan. Ada benda yang kita kena buat apa Allah perintahkan, kita tinggalkan apa yang Allah larang kepada kita. Jadi kita akan dapat memenuhi perintah bertakwa. Kita buat apa yang Allah perintahkan, kita buat tu sebenarnya itulah usaha kepada sifat takwa. Kita tinggal apa yang Allah larang. Kita tinggal apa yang Allah larang tu, ia adalah usaha untuk membuktikan sifat rasa takwa dekat situ. Kalau kita nak kaitkan dengan ayat sebelum ini, kalau kita nak buat ayat sebelum ni, kita boleh kaitkan dengan tadilah, buat apa? Makan yang thayyibat. Lepas tu buatlah amal-amal salih. Okey, itu sedikit sebanyak dengan ayat yang sebelum ini. Okey. Jadi ayat ni juga memberi pengajaran kepada kita bahawasanya nabi-nabi yang dulu ini mereka mempunyai persamaan dari sudut ajaran agama. Mereka mempunyai tujuan yang sama dengan nabi-nabi terdahulu. Okay. Maksudnya ayat ni nak bagi tahu kepada orang Arab musyrikin, kepada Nabi Muhammad, bahawa Nabi Muhammad ni datang, Allah utuskan sama macam nabi-nabi terdahulu sebab mereka berada satu agama yang sama. Okey. Semua nabi-nabi datang membawa misi apa? Membawa misi menyembah Allah dan meninggalkan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Ada faham tak untuk ayat ini? Okey. Boleh faham ya? Okey. Apa berkaitan dengan ciri-ciri orang beriman? Moga-moga boleh faham. Ya, moga-moga kita boleh faham dekat sini. Baik, kita ada apa-apa pertanyaan lain tak sebelum kita sambung sedikit lagi kalau ada apa-apa? Okey. Okey ya. Ada. Katanya kalau ikut ada orang Quraisy Mekah, dulu dia orang memang ikut Ibrahim kan? Okey. Betul. Jadi kalau kata ayat ni turun, sepatutnya kalau dia orang faham, dia orang boleh beriman dah kepada Nabi Muhammad, tapi mereka masih membantah kan Ustaz? Ya. Mereka mendakwa mereka adalah agama Nabi Ibrahim. Tetapi disebabkan sifat itulah sifat sombong dan sebagainya, mereka tidak menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi ayat 52 ni pasangan dia bukan dia lah, saya sebut pasangan tu maksud dia ayat 52 menyebutkan tentang apa? Kesatuan para rasul. Tulis kat situ. Kesatuan para rasul. Para rasul ni mereka bersatu. Ajaran mereka sama dari sudut akidahnya, dari sudut kesatuan. Betul tak? Okey, kesatuan para rasul.
Ayat nombor 53 dia berbeza dengan umat-umat para rasul. Ayat nombor 3 ni adalah perpecahan umat-umat bagi para rasul. Itu dia punya subtopik dia kalau nak tulis lah. Perpecahan umat-umat, perpecahan di kalangan umat-umat para rasul. Para rasul semua ni tak pernah berbeza. Okay? Tak pernah berpecah. Walaupun mereka datang dalam zaman-zaman yang berlainan. Okey, jelaskan. Tetapi kenapa umat manusia sekarang mereka berpecah belah? Kerana mereka tak ikut para rasul itulah. Kalau mereka ikut para rasul, dia akan jumpa tak ada beza. Kan? Tak pernah pun tidak pernah ada mana-mana rasul yang datang selepas rasul itu dia akan mengatakan rasul sebelumnya salah, rasul sebelumnya tak betul, tak ada. Semua mengajak kepada agama yang sama, jalan yang sama. Tetapi yang berpecahnya siapa? Yang berpecahnya orang-orang umat-umat para rasul. Maka Allah Ta'ala pun cerita. Okay, ingat ya, ayat-ayat ni dia memberikan macam teguran ya, memberikan sindiran, memberikan ayat-ayat ni dia bentuk perli kepada orang-orang Arab musyrikin. Okay. Okay, Allah kata fataqattu amrahum bainahum zubura. Kemudian mereka menjadikan agama mereka berpecah belah. Fataqatta'u ni maksudnya kalau kita tulis terjemahan dia berpecah belah. Tapi kalau kita tulis dalam terjemahan secara terjemahan tu, taqatta'u ni dia macam memotong-motong. Fataqatta'u macam memotong-motong, mencari-cari, macam itulah. Mereka lah yang agak, contohnya benda tu satu kan, dia pecah-pecahkan, dia pecah-pecah, dia potong-potong, akhirnya terpecahlah, habislah. Okey. Yang mana kata Allah, mereka itu menjadikan agama mereka berpecah-pecah kepada apa? Zubura. Zubura maksudnya beberapa aliran. Zubura. Kalau singular kepada zubura adalah zabur. Zabur. Zai ba wa ra. Tapi kalau banyak dia kata zubur. Zubur. Okey. Okey. Jelas tak? Kan? Okey. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa Allah ni maksudnya kalau siapa ikut Allah, ikut ajaran Rasul tu, mereka akan dapat kebaikan lah. Bersatu padu, tak berpecah belah dan sebagainya. Sebab datang daripada Tuhan yang sama. Mereka ni berpecah-pecah kepada beberapa aliran, kata Allah. Lepas tu setiap kumpulan tu pula, kullu hizbin, setiap golongan tu pula, bima ladaihim farihun, mereka bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Dalam mereka berpecah kepada beberapa aliran. Setiap aliran tu pula mereka bergembira dengan apa yang mereka anuti. Lepas tu kalau kita baca dekat tafsir ayat ini, Allah Ta'ala menjelaskan bahawa umat-umat yang para Nabi diutus kepada mereka, tu kita kata mereka tu. Lepas tu ayat nombor 53 tu kaitan dengan perpecahan umat. Okey. Mereka berasa gembira dengan kesesatan yang mereka alami.
kerana mereka menyangka merekalah yang mendapat petunjuk. Dalam bahasa mudah dia, mereka menyangka merekalah yang betul. Sebenarnya yang betul tu ikut Rasul. Kerana apa? Rasul tu Allah yang lantik. Allah tu satu. Rasul tu ramai. Kenapa ramai? Kerana ikut zaman. Faham tak? Tetapi walaupun ramai, mereka tetap pergi kepada agama yang satu, iaitu Islam. Sebab apa? Sebab yang agama Islam ni adalah agama yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana Tuhan tu satu. Sebab tu kena ada punca tu yang satu. Okey. Jadi ini insya-Allah kita kena kupas pada minggu hadapan. Kerana ada panjang lagi dia punya perincian dia. Nanti kita akan kupas ayat 53 ni pada minggu yang akan datang, dan kita akan melihat perkaitan antara ayat 53, ayat 52 dengan kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Okey. Nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut ya. Tak sempat untuk hari ini kerana saya pun nak bekerja balik semula ke Kuala Lumpur. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan, ada apa-apa pertanyaan tak? Dapat tak? Boleh faham tak? Jelas? Jelas tak? Okey. InsyaAllah nanti kita akan, maksudnya minggu depan, minggu depan kita akan mulakan dengan ayat ni semula ya, ayat nombor 53 ni. Ya, dengan ayat nombor 53, dan saya akan bagi nota tambahan. Pada minggu depan kita akan belajar tentang istidraj pula. Nanti pada minggu depan kalau kita sempat habiskan ayat 53, 54, waktu ayat nombor 55 kita akan belajar tentang istidraj. Ya, insya-Allah. Jadi saya serahkan majlis ni kepada Kak Nurliza sebagai penutup. Silakan Kak. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz. Walaupun ayat pendek pun sebenarnya pengajaran yang Ustaz bagi ni banyak kepada kami sebenarnya, terutama bab makan tu lah. Memang betul lah Ustaz cakap tu, dia kita makan memudaratkan kita pun, dia tak termasuk dalam thayyib juga sebenarnya. Betul. Jadi Ustaz pun nak balik ke Selangor balik kan. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah ala Muhammad wa ala alihi. Okay.